bersama lagi dengan Toke Jambu dan Zarina Anjali dalam rancangan Jari Neraka. Gua tangkap, lu terbakar. Jangan, jaga. Take. Okey, kepada yang baru menyaksi atau menonton program ni, sebenarnya kita orang buat program ni semata-mata untuk mendidik masyarakat. Nak create awareness kan. Bukan nak kecam, bukan nak hina netizen apa semua, tapi Betul. untuk create awareness supaya netizen faham. At least sedikit sebanyak tahu apa yang kita rasa, bang. Betul Sebab kan? apa? Sebab kadang-kadang kita je kena kita nak kurang faham je. Kita ni tak ada apa-apa. Sekadar nak berkongsi apa yang kita boleh bagi. Supaya apa? Supaya masyarakat semua nanti akan sedar. Kalau kita type tu kecilkan hati orang ke apa kan. Supaya jangan mengecilkan ataupun kata orang menuding orang sembarangan. Kan? At least banyak dia orang boleh belajar dalam episod-episod kita ni. Betul kan? So dalam hari ini Okey, kali ni untuk episod kali ni kita ada satu topik. Topik ni yang paling penting. Sebab topik ni mengenai seseorang, artis dan pelawak. Orangnya tinggi, putih, handsome. Muka dia handsome. Handsome bang. Badan tough. Kena fitnah agak. Kena fitnah. Kena kecam habis lah. Dia kena fitnah macam-macam. Kena hina, kena malu, kena tepek semua lah. Kita kena lah. Ya, betul lah. Jadi kalau kita nak cerita pasal isu ni sebenarnya, kita cerita sikit lah pasal latar belakang pelawak ni. Boleh. Okey, pelawak ni dia berkahwin 4 kali dah. Tapi yang kali yang keempat ni okey lah. Nampaknya sampai sekarang lah, Alhamdulillah. Kan? Lepas tu pelawak ni dia suami yang baik lah. Kesian dia macam kontroversi orang duk, tapi orang duk hentam dia bang. Pada Anju lah, orang tak faham side dia. Apa pendapat abang? Pendapat abang, apa yang abang rasa bersalah? Okey, Yelah, dia kena fitnah, dia kena kecaci, dia kena kecam, tapi kita tak tahu daripada side dia macam mana. Betul. Bang. Abang faham tak? Faham. Sebab pelawak ni, bukan kata pelawak yang kita nak bangkitkan isu ni. Mana-mana pelawak apa tu penghibur negara sebenarnya. Tapi yang ni. Penghibur negara kita, seniman ke, berkarya untuk menghiburkan kita semua. Okey, tapi pulangannya dapat macam-macam. Tapi macam itulah. Nak berkenalan dengan dia, apa kata kalau kita tengok nama dia, nak sebut lah. Pelawak ni memang glamour. Kau tengoklah sih. Kau tengok isu kali ni apa? Jom kita BT roll. Pelawak Tauke Jambu, seorang pelawak terkenal, Tauke atau Zamatul Amri Zakaria. Namanya dikaitkan dengan kes pemerdagangan manusia. menafikan dirinya ditahan oleh Zamatul Amri Zakaria. Tauke dikatakan terlibat dengan kes pemerdagangan. Abang ke? Ya kan abang cakap tadi orangnya tinggi, putih, handsome. Tak pun. Aku yang syuk tadi tanya abang punya. Okey. Rupanya abang punya. Okey, kalau macam tu biar aku. Abang duduk sini. Biar aku nak interview abang. Biar aku nak interview abang. Banyak aku soalan nak tanya. Aku nak interview. Abang jadi guest. Okey. Abang jadi guest. Aku nak tahu banyak aku nak tanya ni bang. Okey bang, walaupun abang kawan Anju, tapi aku tak adalah nak telefon abang nak tanya pasal benda personal abang tu. Tapi ala-ala dah keluarkan kat sini, aku boleh lah nak tanya. Tanya depan-depan lah abang. Minta maaf lah bang. Betul ke apa yang aku dengar semua tu bang? Abang dagangkan manusia, abang jual orang, abang kahwin orang. Apa bang? Macam ni lah. Abang confront je depan, cerita kat netizen supaya fitnah ni semua clear. Okeylah. Okey. Apa cerita bang? Okey, ceritanya macam mana? Nak cerita ni. Sebenarnya kalau kita dengar daripada konteks pemerdagangan manusia. Maknanya kita berdagang. Bila kita berdagang, kita menjual sesuatu. Manusia. Ini manusia, dagang kata dalam mendagang manusia. That means sebab maknanya abang mesti ada macam bawa ramai orang, bawa lori ke orang kan, ataupun bawa van, dalam van ada orang ramai orang manusia abang jual. Ada price tag semua lah. Ataupun duduk di salah satu tempat di mana lelong kan. Jual orang lagi untung kan. Tapi sekarang ni tak ada. Tak adalah. Maknanya tuduhan itu macam tak berasas. Faham tak? Sebab yang kejadian tu abang menghantar seseorang perempuan. Perempuan itu adalah kenalan kita. Iaitu macam adik abang lah. Macam tu lah. Adik angkat macam tu lah. Jadi dia nak bekerja. Jadi abang kata dan minta tolong hantar. Pagi. Abang kata jom ikut. Abang pun bawa lah. Tapi tiba sampai dekat kereta, bila keluar je buka waist 1 jam lebih.
Oh, jauh. Jauh. Abang nak hantar ke mana? Itu abang ingat disuruh hantar kerja KL. Sebab abang duduk Bukit Jalil. Dia ingat hantar KL. Rupanya tag tu Negeri Sembilan. Abang bergerak lah sampai hantar. Itu sebenarnya. Kan? Lepas tu dah hantar, dia turun, abang balik. Tiba-tiba berlakulah perkara-perkara yang kena tahan sekatan apa semua kan. Nanti itu nanti abang cerita lain lah. Tapi maknanya maknanya sekarang ni orang tak faham. Lagi satu abang cakap dia cakap kalau katalah dalam kenderaan. Sebab apa? Yang keluar statement laporan mengatakan dalam tertuduh dijumpai peralatan-peralatan seks, alat-alat seks. Yang dia jumpa duit seks di hotel. Oh, bukan dengan abang. Bukan dengan abang. Bukan dengan abang dengan perempuan tu ke kena tangkap macam tu lah. Bukan. Abang, minta maaf lah. Kita kena clearkan semua ni. Yang abang ditahan di sekatan. Itu abang cakap masa tu. Lepas abang hantar adik abang tu, abang balik, abang singgah beli buah rambutan. Untuk isteri. Tapi apa yang awak ingat ni semua ni kena tangkap dengan abang. Semua dengan abang. Yes, sebab tu ditahan bukan ditangkap. Ya. Ditahan dengan ditangkap kan beza. Ditangkap dalam serbuan. Ditahan dalam sekatan. Jadi sekarang ni bila keluar artikel mana-mana media sosial, kena tengok ayat-ayat, kena baca ayat tu betul-betul. Tertuduh. Bukan Dengar tu. Jadi kepada korang ni gua nak cakap tertuduh dengan dituduh ataupun yang melakukan beza. Sebelum satu tu artikel dia keluar, kena periksa betul-betul, geng. Jangan main tuduh sembarang. Jangan main tuduh je. Lepas tu terus nak buat andaian sendiri, terus kau pergi hentam orang tu ikut sekati. Okey, dah. Tak apa. Cerita ni nanti aku dah membarak pun. Tak apa, ini cakap abang. tak apa. Cerita kes ni masih berjalan lagi kan. Tapi tak apa. Sekarang ni untuk mengupas isu ni, sebenarnya isu tokek jambu tak ada. Kita tolak tepi sebenarnya. Yang kita nak kupas ialah komen-komen. Komen-komen hari ni ya kan. Komen-komen netizen ni sebenarnya. Tapi sebelum kita kupas komen-komen netizen ni, apa kata kalau kita berkenalan dengan tetamu? Tengok VT ni. Saya terlibat juga daripada 2015 dalam program reality dan saya juga banyak dalam program pengacaraan. Bila Nabi SAW turun sahaja terus melaksanakan solat subuh bersama Jibril, walaupun dapat wahyu tak. Pertama sekali saya dijemput semalam oleh sebuah sen. Walaupun dapat wahyu, keimanan kita dengan Allah kena kuat. Itu dia bersama kita dekat studio sekarang pencetus ummah Amin, sahabat saya, betul tak Anju? Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kena sudiai. Terima kasih Piyu. Kena sudiai. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga sebab jemput saya datang kat sini ni. Terharu. Rasa teruja. Rasa macam macam Sudi luangkan masa betul untuk kita kan. Alhamdulillah. Boleh kau panggil Ustaz ke Piyu ke sama? Tak kisahlah Tak apa-apa boleh ke? pun. Okey. Tak, kalau tengok alamak handsome juga kan Ustaz ni. Manis. Alamak. First time bukan first time. Kita dah jumpa Dah jumpa dah. Dah pernah kerja sekali ya. Jumpa Piyu. Mak manulah. Kita ni kan pelupa. Okey, abang, apa? Hari ni apa kita nak bongkarkan pula? Nak cerita pasal apa ni? Saya dah risau ni. Macam kena... Kita dah bawa Piyu Amin keluar ni. Masalahnya. Okeylah, kan dia dah sampai pun. Baguslah alhamdulillah. Tapi kita tanyalah dulu apa-apa sekarang macam mana Ustaz perkembangan. Okey ya. Perkembangan sekarang alhamdulillah. Sekarang dengar kata tu hari ada masuk Maharaja Lawak apa? Gema lawak superstar. Try lah. Kan. Musikal, nyanyi-nyanyi. Tapi yang payahnya nak buat lawak tu susah. Kenapa pula? Orang tak gelak. Tapi bila abang buat baru cakap susah. Orang tak gelak. Susah. Dia susah. Kalau takkanlah sampai Jack pun boleh gaduh apa semua. Ya, kena praktis lah kot. Kena banyak latihan. Bukan senang. Kita rasa dah lawak tapi kita rasa orang tak gelak. lawak tapi rupanya tak lawak. Juri tunduk. Tak payah. Berhenti aja jadi pelawak. Saya 4 minggu dah ambil ni. Dah resign jadi pelawak lah. Oh, tak ada penyakit darah. Macam mana abang boleh tahan tak tahu lah. At least cuba. Yang penting cuba. Betul, tapi okeylah. Maknanya tak adalah minggu tersingkir. Masa tu kalau masa tu kita duduk macam tu, rasa macam lama janganlah aku tapi macam mana dia okeylah, tak ada macam semua clean. Dia clean lah. Dia tak ada apa. Ni tak ada tersingkir sebab tu yang masuk. Jadi macam Ustaz sekarang, apa yang sekarang Ustaz ni Piyu tengah buat sekarang? Masih macam biasa lagi, program-program TV ada juga, program dakwah, program ceramah. Surau Masjid sekarang dah boleh buka. Aktiviti dah macam biasa. And then macam biasalah aktif dekat media sosial. Okey. Jadi sekarang ni Piyu lah, panggil Piyu lah senang. Piyu senang. Piyu tahu tak sebenarnya jadi neraka ni macam mana?
Jadi neraka. Jadi Ini orang tengok. punya program ni apa Betul. sebenarnya? Tu itu saya nak kena dapat penerangan juga tu. Okey, sebenarnya Abang tak jelaskan kat Piu. sebenarnya Dah tahu program dah. ni- okey, nak tahu. Okey, program ni sebenarnya kita akan bangkitkan satu isu. Okey. Tapi isu tu kita tak cerita pun. Baik. Sebab Jadi Neraka lebih memfokus memfokus atau memberi tumpuan kepada tangan-tangan yang memberi komentar. Oi. Macam Sebab netizen lah. jadi netizen neraka, di komen-komen. Ya, sebab Yelah, betul. Betul, sebab sekarang ni kalau Pius sedia maklum kan, kalau tak dibendung, tak dicegah benda ni jadi barah. Betul. Lepas tu Kan? diorang pun tak tahu apa side effect yang akan jadi dengan apa consequences. Lepas apa yang orang buat kan? Betul? Sebab kalau kita tengok sekarang, sampaikan tak ada sempadan untuk komen siapa saja. Semua Abang boleh nak bantai, komen, semua boleh menteri bantai. nak komen, semua nak komen. Selagi tak kena tangkap dengan polis. Betul. Lepas tu minta maaf lah. Abang kan? jadi kenapa kita perlu sampai ke tahap macam tu, bang? Itu jadi neraka tu kan? Ini sebab itu So, tujuan Jadi Neraka Untuk ini. kupas isu-isu ini. Ya. Ya. Okey. Cik. Ui, panas. Okey, tapi sebelum itu, Yap. sekarang ni kita tengok dulu VT ni. Okey, jom. Kita tengok dulu. Jom kita. Saya nak tengok juga ni. Komen-komen sebenarnya kita dah jumpa. Ramai, Ustaz. Komen-komen ramai. yang panas ni lah. Ya. Komen panas. Nampak tak Ustaz? Saya sebenarnya kan, saya pula jenis yang tak suka baca komen. Tapi bila dah bagi ni, tak sangka je perangai macam tu. Makan duit haram, makan duit ni tak boleh sebut ni. Lupa hafalan saya. Kan, lendiak ni orang tak malu, ya dah berkeluarga lagi jadi bapa ayam dahsyat. Astagfirullahalazim. Nampak? Tak larat nak habis kan? Ni antara komen yang kita terpilih lah, bang. Kita tanya dulu pandangan Piu, okey? Overview pasal fitnah dulu. Fitnah ni. Kita sebelum kita nak komen pasal orang ni, kita cerita dulu pasal ni. Yelah, memang inilah zaman dia. Nabi sebut sebelum kiamat ini zaman dia, zaman fitnah. Fitnah ni senang kita kata zaman tipu. Yang betul kita nampak salah, yang salah kita nampak betul hari ni. Kita bayangkan zaman fitnah ni zaman orang sedang hidup dalam kesakitan, tekanan, masyarakat kita sedang tenat sangat ni. So jadi bila dia nampak je isu-isu macam ni, dia bantai jadi puas. Dia puas dengan dosa. Dia puas dengan penghinaan, dia puas dengan fitnah. Dan inilah zaman dia yang saya rasa Jari Neraka nak educate people, educate masyarakat kat luar sana. InsyaAllah. Untuk kita fahamkan benda ni kita kena stop kan. Bukan dengan kita buat fitnah yang Al-Quran sebut fitnah tu jelas haram. Haram ni mana lagi? Macam tajuk tadi lah, jari tadi kena neraka. Sebab bila kita mati ni, al-yauma nakhtimu ala afwahim, hari tu tutup mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, dan bercakap tangan-tangan kita. Tangan kita bercakap hari tu. Kita yang buat apa? Sebab kita tulis. Kita yang Kan tulis. sekarang ni mungkin mulut tak bercakap. Kan nampak abang Tokyo anju bantai. Mulut tak bercakap, tapi kat dalam kubur lagi, belum sampai akhirat lagi ni. Sampai kubur, mulut, tangan ni dah mengaku dah. Aku yang buat, maafkan aku tak nak, aku nak minta maaf dengan dia. Tapi dah mati. Dah tak ada peluang lah. Ya, sebab kalau sebelum ni mungkin mulut neraka. Mulut neraka. Sekarang ni jari neraka. Jari buat puasa sekarang ni jari neraka. Ataupun jari-jari syaitan. Sebab dalam surah Al-Maidah Allah Taala sebut innama yuridu syaitan. Syaitan tu dia suka apa? Bainakum, di antara kamu al-adawah wal baghdha. Dia sukakan permusuhan, dia sukakan pergaduhan. Dia tulis satu, orang masuk tambah lauk. Bapa ayam lah gini anju macam ni kan. Benda tu fitnah. Kita pun tak rasa benda tu berat bagi kita pada permulaannya sebab kita tahu kita tak buat. Tapi lama kelamaan penghinaan pada keluarga, pada diri kita, pada mak ayah kita, benda tu dah jadi satu benda yang lebih dahsyat. Sebab itu awal-awal lagi Islam kata haramkan benda tu. Fitnah tu tadi. Kalau orang tu buat dosa dia. Kita yang memfitnah ni 2 kali, 3 kali, 4 kali berganda-ganda dosa dia. Sebab tu hari ni kita nampak orang buat salah tepi jalan ni.
terbantai kita memulakan dosa untuk orang lain membuatkan dosa. Mana lagi bermaksiat di depan Allah. Orang yang buat maksiat tadi ataupun kita yang menyebarkan, kita yang menghina dan menyebabkan orang lain pula buat dosa dengan penghinaan yang kita mulakan. Betul. Lepas tu jangan main-main dengan fitnah ni. Dengan kita anggap macam alah benda tu relax lah, permulaan. Lepas tu Nabi sebut kafa bir mar'in isman an yuhdisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang tu berdosa. Cukup seorang tu berdosa dengan menceritakan sesuatu yang hanya dia dengar. Aku dengar macam ni lah, aku dengar macam ni lah. Dia cerita. Dah berdosa dah. Sama ada benda tu betul ke, salah ke, apa ke, dah berdosa dah. Tapi disambung-sambung sebab kan? dia boleh disambung-sambung jadi dosa. So, secara simple saya boleh katakan, permulaan fitnah ni adalah jahat dan boleh membawa kepada neraka. So, orang yang permulaannya start ni lah, dia lah yang paling permulaan lah. Permulaan dia lah yang sebegitu. Kan? Mungkin dekat dunia ni kita nampak dia lah tukang reveal, dia lah tukang gini. Tapi pada hakikatnya kalau benda tu fitnah, satu kesilapan, satu dosa, bayangkan kalau ke akhirat kita selalu dengar lah nak minta ampun. Tapi dekat dunia ni macam mana maruah yang dah kotor, yang dah luka, yang dah tercemar, macam tu, kita nak baikkan. Betul. Sebab itu masyarakat kita hari ni kena fikir jauh tau. Benda ni bukan sekarang. Benda ni akan diwarisi oleh keturunan dan masyarakat kita. Budaya kita bukan budaya fitnah tau. Budaya orang Melayu bukan budaya fitnah. Budaya sopan santun, budaya baik. Kalau orang Melayu kita dulu, kalau jiran buat jahat, dia akan cerita, tak, jiran aku ni baik. Kita kita nampak hari ni kita cerita 2-3 kali gada, yang lebih kotor lagi. Kan? Ini zaman sekarang, zaman fitnah Abang Toki. Betul. Okey, jadi sekarang ni macam tadi kita sama-sama balik kan. Okey, apa pula pandangan Piu pasal komen yang tadi tu? Boleh bacakan sekali lagi tak? Mungkin dia orang tak dengar. Tak sangka ya perangai macam tu, makan duit haram, makan duit lendiak, puki orang tak malu, dia dah berkeluarga lah jadi bapa ayam dahsyat sungguh. Nak ni first time sebut ni. Okey. Dia betul Jadi nak tahu sekarang- ni, abang betul Okey, nak tahu tak, ni. jadi sekarang sebenarnya tujuan saya Gila lah, Piu tak ni, boleh lah macam ni kan. berapa kesalahan yang ada dalam dia punya komen tu? Kesalahan dia penghinaan lah kan. Layak ke orang yang berdosa dihina dengan penghinaan yang kotor? Kan, sedangkan satu orang yang berzina jumpa Nabi kata balik minta ampun, balik minta ampun, balik cek balik. Seorang perempuan datang, Nabi kata, engkau nak aku hukum engkau dalam keadaan mengandung, pergi lahirkan anak engkau dulu. Ya Rasulullah, aku dah habis lah, aku dah bersalin lah, ya Rasulullah, hukum aku. Kau balik susukan anak engkau. Ya Rasulullah, anak aku dah habis susu, kau didik anak engkau. Sampailah ke akhir, barulah Rasulullah hukum dia. Begitu lembutnya agama sampai tahap, boleh ke kita hina orang macam tu walaupun dia buat dosa? Okey. Jadi sekarang cuba Piu kira lah yang mampu kira dalam komen tu je ada berapa kesalahan dia. Yang kesalahan dia lah, mungkin Fitnah, kesilapan kan. menghina, hasutan, menghasut orang, memfitnah, mengeluarkan kata-kata yang buruk. Banyak lagi lah kan. Nama muka elok, muka betul apa, nanti kita akan beritahu nanti. kita boleh nampak Lepas tu jaga-jaga zaman sekarang ni kalau buat benda macam ni dia bukan hilang macam tu je. Zaman teknologi ni kita boleh cari, kita boleh cari. sampai lubang cacing boleh cari. Itulah cari neraka. Betul, sebab tu kadang-kadang kan macam-macam anju sendirilah kan. Okey, saya tengok dia jumpa melalui program ni. Kan? Tapi kita tengok dia dan dalaman dia lain, berbeza. Kita tengok luaran dia di Media sosial. Wah. Tapi hati dia cute. Faham tak? Cute. Kan? Lain. Jadi kita nampak, kita tengok sebenarnya daripada dalaman, betul, bukan daripada luaran. Kan? Okey, tadi Anju ada soalan nak bagi tahu. Okey, Piu, boleh tak ceritakan hukuman bagi mereka yang sewenangnya menyebarkan bahan fitnah dan juga yang tumpang sekaki dalam menyebarkan dari segi sudut agama? Cerita sebutkan tadilah. Okay, macam fitnah ni hukumnya haram. Dia start daripada seorang, lepas tu yang lain pun join sekali api-api bang. Okey. Kan? Untuk membesarkan lagi hal Nabi itu. sebut la yadkhulul jannah an-namam. Tak masuk syurga an-namam. Orang yang menyebarkan fitnah, orang yang memulakan fitnah, orang yang mengadu-ngadu kesalahan orang lain. Tak masuk syurga. Bila sebut tak masuk syurga ni, perkataan tak masuk syurga tu ulama kata sampai bau syurga pun dia tak boleh hidup. Ini satu akibat yang paling buruk. Tapi kalau okey, dia dah sebarkan fitnah tu, tapi dah malulah kat media sosial. Tapi kalau dia minta maaf kat orang tu, dia jumpa minta maaf, boleh? Okay, kalau dia ikhlas redha, mungkin dekat dunia selamatlah, tapi hal akhirat ni kita tak tahulah. Sebab dosa dah tertulis. Kan? Dosa dah tertulis. Penghinaan tu mungkin tak terkesan pada mungkin Abang Tauhid tak terkesan. Betul. Tapi 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, anak-anak terbaca. Betul. Kan? Sepupu-sepupu, cucu-cucu baca. Bagi kesan tak kat orang? Nasib baiklah kata kita ni kata
kebal lah. Kita kebal, kita kebal. Tak, kita bukan. Kita kebal tapi orang ni akan dapat. Macam cerita saya, Abang Tauke tahu tak cerita saya? Kan? Saya datang pergi buka puasa, baca doa, tazkirah. Okey, orang nak ambil gambar dengan Anju, ambil gambar dengan siapa. Bila masuk, oh Pak Lebay, steam lah apa semua. Aku ambil gambar, balik terus. Yelah. Tak ada apa beramas mesra ke apa, tak ada. Beramas kan? Beramas mesra tak ada. Tak, pergi tazkirah, baca doa, buka puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan, esok tu bulan puasa ni orang duk hina lah, apalah gini. Tak sepatutnya pergi buka puasa orang pakai seksi apa ni. Habis tu orang fitnah ni sampai tahap semua dah. Jadi kita mungkin tak terkesan. Betul. Kita rasa itu dakwah kerja aku, tapi esok akan datang generasi kita. Sebab kita anggap satu ujian. Generasi kita membesar dengan kehidupan fitnah. Anak-anak kita ni esok ni. Apa yang netizen paling kata ayat yang paling Ustaz teringat terngiang-ngiang Yang netizen pernah cakap pasal Ustaz. Banyaklah yang kalau macam tu dia katalah apa gatal miang pergi program orang pakai pakaian menjolok mata apa semua. Pakai serban salah itu pakai serban. Tapi tak ada tampatan tadi tak? Tak ada ada je. Ini lagi teruk ni. Mungkin sebab kita ada title ustaz kot. Ada lagi teruk lagi ni. Ada lagi teruk. Tapi tak apa kan, kita redha kan. Yalah. Okey, tapi sebenarnya Piu sebelum kita nak teruskan, sebenarnya komen-komen ni semua kita memang dah di Jari Neraka memang memantau sekarang. Setiap blogger, setiap mana-mana cabang-cabang di media kadang sosial. headline berita pun. Kami sebenarnya memang memantau tindak tanduk netizen ni sekarang ni. Komen-komen yang biadab-biadab macam ni kita akan snap dan kita akan reveal di sini. Sebab apa, kita kata kalau boleh, kalau janganlah sewenang-wenangnya Betul. tapi kita berkenalan dengan orangnya lah. Jom. Ini dia kata Grammy Award. Mari kita saksikan antara calon-calon penerima anugerah Grammy Award pada episod kali ini. Jari apa? Jari Neraka. Jari Neraka. Calon komentar terbaik bagi Jari Neraka 2022. Aminur Haziq. Itulah apa yang saya boleh kata, kita kena pilih lah jalan hiburan kita yang sebenar. Bukan berhibur dengan cara kita hina orang. Yang berpura-pura. Orang mulakan fitnah ni adalah orang yang berpura-pura Islam, tapi dalam dia fi qalbihi kafir. Duduk baru pegang telefon pagi, kau dah boleh komen-komen orang semacam-macam je. Kau letak gambar ninja, letak gambar pondok apa. Because dia pakai tudung, kenapa dia rasa diri Boleh ke macam dia ada lesen nak hina orang yang tak bertudung ataupun hukuman. betul lah, betul. Tak boleh lah. Sama pun kita, siapa pun kita